Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 16 Februari bersama saya Debbie Amanda Padan. Projek Jalan Ulu Suai sepanjang 18.99 km di Niah yang bernilai 68 juta ringgit kini siap sepenuhnya. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas berkata kerja naik taraf bekas Jalan Balak dan Jalan Ladang itu menggunakan teknologi kitar semula turapan CIPR. Ujar Dato' Amar Douglas, teknik itu bagi menaik taraf jalan kerikil atau tanah menjadi jalan standard JKR R3. Jelas beliau, kerja naik taraf terdiri daripada penambahbaikan sistem perparitan termasuk penggantian pembentung, pembinaan pembentung baharu, penyediaan parit tepi jalan dan saliran di cerun. Lawatan kerja berkenaan turut disertai Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Renggi dan Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Insinyur Richard Tajan. Pelaksanaan projek bekalan air berimpak tinggi iaitu projek program Grid Bekalan Air Sarawak Cadangan Sumber Bekalan Air Miri Pembangunan Fasa 2 bahagian Miri dijangka mampu menampung 300 ke 400 ribu orang kini sedang rancak dilaksanakan. Ia bagi menambah baik infrastruktur dan sistem bekalan air di bahagian Miri. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Julaihi Narawi berkata bagi menjamin kualiti bekalan air yang lebih baik dan berterusan di bahagian Miri, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAB Sarawak akan memastikan projek-projek yang kini dalam peringkat pelaksanaan akan disiapkan dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Ini sebagai sebahagian daripada sistem grid air terutama sekali untuk membekal air mentah kepada loji air di Lambe. Jadi kita berharap ianya dapat memekalkan bekalan air mentah, air bersih apabila air mentah itu diproses dalam jangka panjang, terutama sekali untuk Bandaraya Miri. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa lawatan kerja ke tapak projek tersebut di Miri. Jelas beliau, projek sumber bekalan air Miri Pembangunan Fasa 2 bahagian Miri ini melibatkan pembinaan sistem pemindahan air mentah baru dari Batang Baram ke Sungai Bakong, pembinaan 2 buah muka sau air mentah baru, pemasangan saluran paip submarin berkembar serta pemasangan kabel bawah tanah. Projek Fasa 2 yang bermula pada 26 April 2019 dijangka siap pada penghujung tahun ini akan meningkatkan kapasiti pengeluaran bekalan air mentah daripada 180 juta liter kepada 300 juta liter sekaligus dapat memenuhi permintaan bekalan air bersih di Bandaraya Miri sehingga tahun 2030. Di samping menambah baik sistem bekalan air sedia ada, projek ini juga dijangka melonjakkan taraf sosioekonomi masyarakat setempat dan memangkin pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan serta memberi jaminan kualiti kehidupan yang lebih baik kepada penduduk di bahagian Miri. Satu jalan pintas atau jalan alternatif menghubungkan Jalan Akses Seri Aman dengan Hospital Seri Aman 2 dijangka dibina tahun ini. Tapak projek yang dicadangkan adalah di kawasan berhampiran Kompleks Sukan Seri Aman. Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Datuk Francis Hardin Hollis berkata jalan sepanjang 1.5 km itu telah dilulus oleh Seri Aman Development Agency SADA dengan perbelanjaan dianggar berjumlah 20 juta ringgit. Walau bagaimanapun beliau menjangkakan projek tersebut kemungkinan memerlukan dana tambahan daripada SADA. I was given to understand the estimate is roughly around 20 million. Jadi kalau 20 million tak cukup, then I have to ask JKR to come up with the right up again. Kalau my estimate is 1.5 kilometer, then now I heard it's 2 kilometer. So you must work out based on 2 kilometer. And apa scope dia? Proper drainage system, proper outlet, because that will affect Taman Siang, which is badly affected by banjir. So that's why I propose that road agent.
Oleh itu, beliau berharap Jabatan Kerja Raya dapat menilai semula projek itu untuk dikemukakan kepada SADA. Jalan pintas tersebut juga penting untuk memudahkan urusan dan melancarkan pergerakan pihak hospital serta pesakit tanpa melalui jalan sedia ada yang sering berdepan kesesakan, terutama pada waktu puncak. Datuk Francis berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri dialog bersama pihak pengurusan Hospital Sri Aman II di Bandar Simanggang. Dalam perkembangan lain, Datuk Francis yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang memaklumkan projek Simanggang Link Road akan dibina di bawah projek Jalan Utama Kedua Sarawak. Ini termasuk naik taraf beberapa jalan utama di Bandar Simanggang seperti Jalan Bayu, Jalan Astana, Jalan Merdeka, Jalan Abang Aing dan Jalan Fuchau. Jelas beliau, Simanggang Link Road bermula dari Lebuh Raya Pen Borneo di Entulang menghubungkan Taman Harmoni, Jalan Kejatau, Jalan Merdeka seterusnya dihubungkan dengan Jambatan Batang Lupar 2. Projek tersebut sudah dalam perancangan dan berharap sejumlah peruntukan dapat diluluskan oleh kerajaan negeri untuk tujuan tersebut. Ibu bapa merupakan guru yang pertama mendidik anak-anak bermula di rumah. Justru Ahli Dewan Negara Senator Rita Sarima Insol berkata ibu bapa tidak seharusnya meletakkan peranan mendidik anak-anak pada bahu guru-guru di sekolah semata-mata. Malah pendidikan bagi anak-anak adalah bermula dari rumah. Cigu kita ya pindai nang umbai kita nak cigu. Laban hari miat sedak ya dah kita ngajar sedak ya kita ngiring sedak ya nanti sedak jakuk jahit kita mandah hanang jakuk jahit nanti ulah sedak nak mandah mukut orang macam-macam kita mandah kenyak nak tahu. Lalu kita megak merangsang sedak ya ngambil sedak ya sentiasa kak belajar kak nemu utai baru. Malah pendidikan hari ini, ujar beliau, lebih meluas melalui pelbagai medium yang harus dimanfaatkan ibu bapa untuk perkembangan anak-anak di peringkat awal. Rita berkata demikian semasa berucap merasmikan Hari Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru SK Kelawit Bilangan 4 2022-2023 di Dewan Sekolah tersebut. Sementara itu, mengulas berkaitan Hari Permuafakatan, beliau percaya ia memberi ruang kepada ibu bapa untuk mengetahui pencapaian anak masing-masing. Ini kerana katanya tindakan susulan perlu dilakukan bagi memastikan berlaku peningkatan dan perubahan yang sewajarnya ke arah kemenjadian murid seperti yang dihasratkan melalui transformasi sekolah 2025. Pada majlis itu, beliau telah mengumumkan geran peruntukan berjumlah RM15,000 kepada SK Kelawit. Sifat dan kelakuan anak-anak yang kurang keyakinan diri mampu diatasi dengan mengikuti pendidikan di Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-kanak Taska Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Dato' Ding Kuang Hing berkata, program dan aktiviti yang diatur dan dilaksana di Tabika dan Taska ini cukup positif dalam mengembangkan anak-anak agar mewujudkan individu yang lebih berkeyakinan, berketerampilan dan aktif. Jelas Datuk Ding, aktiviti yang merangsang kreativiti anak-anak ini selaras dengan matlamat pendidikan awal kanak-kanak bagi meningkatkan potensi murid dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebelum memasuki sekolah rendah. Ujarnya, pendidikan yang disediakan di Kemas juga merupakan persediaan bagi menyiapkan diri anak-anak untuk mengharungi suasana persekolahan sebenar. Ibu bapa juga katanya perlu bersama-sama berganding bahu bagi mendorong anak-anak berjaya dalam pelajaran di samping kegiatan luar kerana masa depan negara bergantung kepada generasi muda yang dibekalkan dengan ilmu pengetahuan yang cukup dan sasiah diri. Beliau berucap demikian pada Majlis Apresiasi Tabika dan Taska Kemas di Dewan Suara Sarike. Pada majlis sama, Datuk Ding turut menyumbang RM7,000 kepada Tabika dan Taska Kemas Parlimen Sarike dan RM3,000 kepada Kemas Bahagian Sarike. Bantuan berupa wang tunai daripada Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Meradong telah disalurkan kepada penduduk terjejas yang terlibat dalam kebakaran di Rumah Panjang Dangat, Jalan Singba, Sungai Kawi. Adun Meradong, Dato' Ding Kuang Hing berkata sumbangan tersebut adalah bagi meringankan beban yang ditanggung mereka. Jelasnya, setakat ini pelbagai usaha sedang dilaksanakan bagi membantu penduduk terjejas. Akan menghantar bantuan dari segi kewangan kepada
masa kebakaran kemarin. Dan saya akan bagi 300 pintu kepada semua mangsa. Dan saya difahamkan ahli parlimen kita pun ada beri bantuan kepada semua mangsa. Tambahnya, pertimbangan susulan daripada kerajaan perlu bagi membina semula rumah panjang berkenaan, berikutan ia membabitkan belanja yang besar selain memerlukan tempoh untuk merealisasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Apresiasi Tadbirkan Taska Kemas Sarike di Dewan Suara Sarike. Selasa lalu, 18 buah pintu daripada 34 buah pintu musnah dalam kebakaran melibatkan seramai 107 penghuni hilang tempat tinggal. Keprihatinan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim diharap akan membawa pembelaan terhadap sekolah-sekolah daif di Sibu. Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sibu, Siti Mariam Abdul Rahman berharap bantuan segera disalurkan agar murid-murid dapat belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat melalui projek naik taraf atau penggantian blok sekolah daif. Ke arah itu, Siti Mariam berkata pihak audit Jabatan Pendidikan telah melakukan tinjauan ke Sekolah Kebangsaan SK Menyan bagi melihat keadaan sekolah terbabit. Ujarnya, beliau tetap berusaha membawa pihak audit berkenaan ke sekolah itu walaupun lawatan ke SK Menyan bukanlah dalam rangka program lawatan kerja mereka. Supaya mana-mana lagi sekolah daif, bangunan sekolah daif yang ada di Sibu ini dapat kita angkat untuk kita selamatkan anak-anak pelajar kita daripada sebarang musibah yang tidak diingini. Beliau berucap demikian pada Majlis Apresiasi Kecemerlangan Akademik 2023 di Pejabat Pendidikan Daerah Sibu. Majlis tersebut dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik, Joseph Cheng Jin Ek. Dalam ucapan, Joseph memberitahu penganjuran majlis ini adalah sebagai pengiktirafan kepada guru-guru yang telah mencapai kecemerlangan pada tahun lepas dalam bidang akademik. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.